keuntungan kamu, yang kita rasa ada keuntungan diri kamu, pribadi kamu, dan sebaliknya yang kena ke atas kepala kita, kena atas hidung kita, kita tolak. Jadi kalau begitu sebenarnya kita tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Allah, kita kata wajib beriman dengan kita secara menyeluruh. Jadi persoalannya, kebanyakan mereka menganggap bahawa hudud tidak sesuai dijadikan sasaran. Pada pandangan mereka, sudut ni ganas. Siapa? Inilah kita yang terpedaya. Siapa yang menjadi pengajar? CNN. Mereka yang lah yang kita kata buat contoh yang Islam di ganas. Sebab itu kita kata bahawa ni anak pergi di pejabat polis yang isu kita kata antara pasal juga tentang Islam yang kita kata ekstrim dan sebagainya, apa yang sedang berlaku di Asia Barat sekarang. Sebab itulah ulama nombor satu dunia hari ini, Dr. Yusuf Qaradawi, menyatakan itu bukan Islam. Akhirnya dia pula nak kena tangkap atas nama polis dunia, memang arah sudah tangkap dia pula. Sebab Dr. Yusuf Qaradawi menangkap itu bukan Islam. Jenis boleh orang kita kata bom gereja dan sebagainya, itu bukan Islam. Bunuh anak-anak dan sebagainya, itu bukan Islam. Faham? Jadi pihak-pihak barat cuba nak gambarkan Islam ni jahat, zalim. Tengok lagi, tanpa mengetahui tentang apa sebenarnya tentang hudud itu sendiri. Dan kebanyakan kita tanpa menyadari pula betapa ganasnya undang-undang ciptaan manusia pada hari ini. Kita tak pernah tengok hudud, tak pernah tahu tentang hudud. Yang kita tahu undang-undang hari ini, sebenarnya undang-undang yang sedang dijalankan hari ini, kita kata mungkin 100 kali zalim, 100 kali ganas, dan bahkan tidak memberi kesan. Tilka hududullah. Hari ini apabila sebut hudud, orang dah takut dah, orang dah turun dah. Kita tak laksanakan lagi, orang dengar dah takut dah. Sedangkan kita baca soal apa? Setiap hari kena bunuh, kena gantung dan sebagainya, hukum pengedar dadah contohnya, dihukum gantung dan sebagainya. Ada orang takut tak? Ingat zaman anak dulu nak cari sekilo payah, hari ini selang 2-3 bulan 30 kilo, selang 2-3 bulan 50 kilo, sebaru kita tengok 30 kilo. Hak tu hak dapat tangkap, hak lepas banyak mana? Hak dapat tangkap dihukum bunuh, tapi dia banyak situ. Sebab apa? Hukum yang tidak menurunkan, hukum yang tidak menakutkan. Tetapi hukum hudud sebut perwana pasal turun. Sebab itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang hari ini kita bangga pula undang-undang kita hari ini. Ini kita tengok hukum Allah Taala. Kita tengok dari segi kita kata hukum membunuh ni, kita kata doa, tengok. Kebanyakan dia pakai tali gantung. Tali tu nak mati tu, patah tengok. Termasuk hukum sebatan. Sebat hari ni pecah kulit, kena sebat sekali pencat. Yang 6 sebatan, 10 sebatan terpecah kulit, daging ni bergegar. Itu hukum sebatan pada hari ini. Kita nak tengok sebab pihak Islam macam mana, rahmat Islam itu macam mana jika nak dibandingkan dengan hukum undang-undang yang sedang dilaksanakan pada hari ini. Yang sebenarnya nak sebut di sini apa yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, ulama nombor satu dunia. Dia tentang ilmu, dia ada bahagi kepada tiga fasa yang kita nak kena faham. Yang pertamanya kalangan yang berpegang kepada juz'i pada tahap Islam. Dia ambil Islam ni sebahagian saja. Bagi yang kotor tangan, Pak nak mengikut, Pak keluarga tak mengikut. Itu keluarga tak ikut. Sistem kekeluargaan kita hari ini, kita tak ikut Islam sebenarnya. Ikut tapi tak ikut Islam. Contohnya dalam poligami.
Poligami contohnya. Hari ini disusah-susahkan nak kahwin lebih pada satu, macam-macam syarat yang diketatkan. Adapun nak berzina, pisbah pada tu. Anak buah jahat mudah, anak buah baik disusahkan. Bahkan dinampakkan bahawa poligami ini jahat. Jahat sebab apa? Sebab kita tidak ada satu panduan, tidak ada satu contoh. Dan bahkan hari kalau nak nikah, lari pisah. Sedangkan benda tu boleh buat di sini. Nampak? Akhirnya berlakulah perzinaan yang begitu banyak. Kadang-kadang hari ini orang perempuan dia tak faham. Dia lebih suka suami dia berzina, tak tahu, daripada kahwin. Dia sanggup suami dia berzina, tak tahu, ada perempuan simpanan daripada berkahwin. Sebab apa? Itu nak contoh tentang kita ada masalah keluarga. Salah keluarga. Penjelasan ilmu ini tidak dibawa. Sedangkan kita kata poligami itu amalan Nabi, sunnah Nabi, diikuti oleh sahabat, diikuti oleh para ulama. Tapi hari ini panduan itu tidak ada. Akhirnya berlakulah perbincangan, berlakulah yang tak sepatutnya berlaku. Hari ini orang lebih suka kita kata buang anak. Ada kawan anak bahagian disiplin, tak masuk dari sebuah di poli, satu poli. Masalah ni hingga masyarakat kita dah, kita dah penting dah. Kalau kahwin kita kata macam dia tak kahwin penting dah, macam kepala dah penting, panggil mak ayah nak selesai masalah, jalan keluarnya dah pergi kahwin lah. Nak pergi kahwin, mak kata apa? Tiap budak lelaki tu nak pergi makan apa ke anak dia. Ini bina. Yang kedua, dia kata budak tu jahat. Yang anak kata jahat. Bolehkah jadi seorang-seorang putih itu? Dua-dua jahat. Sebenarnya dua-dua jahat. Jadi jangan penyelesaian, jangan terdekat bagi kahwin. Sekurang-kurangnya bapak tu dia bertanggungjawab kepada anak dia. Masalah nak cerita panjang, kita kata anak tu buat nikah, semua tu cerita lain. Atau ada jalan keluar lain. Itu jalan satu. Begitu tak pergi kahwin. Cuba bayang, dah tak pergi kahwin, anak tu macam mana pula? Mungkin anak tu kita kata lepas ni siapa anak benar anak tu? Mungkin dibuang anak, digugurkan anak. Dah dosa berzina satu, dosa bunuh anak lagi. Berapa kali dosa? Juga kata ada kebincangan. Balik yang pertama tadi, kalangan yang berpegang dengan nas yang juz'i yang zahir secara jumlah tanpa menterjemahkan secara ijtihad. Ambil Islam secara tak menurut. Inilah kebanyakan kita hari ini, kita nampak Islam hanya di sudut muamalah, di sudut ibadat saja. Akidah kita tak jelas. Sebab hari ini isteri saya buat tesis PhD tentang Hifzuddin. Mungkin kita kata kita baca lagi dengar penceramah biasa kata okey mutan. Anda pergi tengok sendiri, anda yang bersalin paling banyak dari 9 dengan selama 5 dari 9 300 5 memohon untuk keluar daripada agama Islam. Anda pergi di Selangor ditunjuk, di Kedah pun ada, di Perlis pun ada. Undang-undang tak ada. Umur 18 bebas pilih agama. Ni hari ini jaga agama tak ada. Ini undang-undang hari ini yang kita kena sedar. Mungkin kita kena pada kita, kena pada anak-anak kita, cucu kita satu masa nanti umur 18 tahun kita tak ada apa bebas. Ini undang-undang yang sedang ada pada hari ini. Sebab itulah yang hudud, sebenarnya hudud ialah yang menjaga agama. Sebab hukum hudud orang murtad dia dua saja. Sampai suruh dia kembali pada agama
tak mau oleh agama, sudah ada nasihat, di kaunseling dan sebagainya, tak mau juga, dan tempoh tertentu, hukumnya bunuh. Hukum bunuh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, untuk nak paksa Hindu masuk Islam tak boleh, nak paksa Cina masuk Islam tak boleh. Tapi orang Islam apabila masuk Islam, dah jadi orang Islam, dia terikat. Masuk boleh, keluar tak boleh. Itu Islam agama kita. Sebab tu dia tak masuk. Daripada awal Islam dia tak masuk. Masuk, masuk boleh, keluar tak boleh. Itu undang-undang ini. Banyak lagi kita tengok. Yang kedua, kalangan yang menggunakan siasat syariah, usul dan maqasid sehingga membelakangkan nas nyata. Kadang-kadang ada nas Quran yang jelas. Allah kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah kata wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Zina kita kata. Ini kalau kita tangkap khalwah ataupun dia berzina. Kalau orang pergi mengaku, apa undang ini? Tak ada undang-undang. Undang-undang mahkamah yang ada pada hari ini zina, dia boleh penjara 3 tahun ataupun 6 sebatan, senang negeri 10, paling banyak 10 sebatan, dan denda tak lebih daripada 5 ringgit. Okey, berzina. Sedangkan hukum Allah kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina adalah penzina perempuan dan penzina lelaki. Apabila sabit, tapi sabit ni nak dalam sejarah Islam tak ada yang kita kata yang dibawa bukti, malaikat mengaku semua. Yang perempuan mengaku, yang lelaki pun mengaku. Sejarah zaman Nabi sendiri. Sebab di sana syarat-syarat untuk menjadi penyaksi terlalu ketat. Zina ni macam kita kata kering dengan golok. Kering dengan golok. Macam mana? Masuk sawur 4 orang kena tengok. Boleh ke? 4 orang tu syarat ni. Islam ambil balik pula. Dan bukan kita ahli fasih pakai surat pendek, tak boleh jadi. 3 tu perak. Seorang bayar Jumaat, sembahyang tak sembahyang, tak pakai. Jadi nak contoh bukan mudah. Nak kena tengok mata, apa pakai spek mata, tengok kat mata tu macam mana. Syarat itu pun ketat. Yang duduk dan dilakukan adalah kita kata mengaku. Zaman Rasulullah semua mengaku. Jadi tengok dia kata hukumnya. Apabila dah sakit pengakuan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka sebatlah mereka dengan 100 sebatan. Wal yashhad 'adabahuma. Nak sebat tu kena ijtihadkan dan kena maklum ke depan orang ramai. Depan orang ramai hari Jumaat, lepas hari Jumaat, ataupun di depan Jaya dekat Tesco ke, tempat orang ramai boleh tengok. Nak sebat tu dia ada syarat juga. Nak sebat ni tak boleh nampak ke dia, bukan tibai. Kita tibai tu kita tentak ke belakang, dia berjanji saja. Tapi 100 kali sebatan, tetapi di depan orang ramai. Yang lelakinya termasuk perempuan dengan syarat menutup aurat. Menutup aurat. Tengok depan orang. Dihukum Allah Ta'ala, wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah. Boleh kadang ganti dengan hukum benda lain. Kita kata 100 kali sebatan nak bayar dengan 10,000, boleh tak? Ataupun nak ganti dengan 100 ekor kambing, boleh tak? Ataupun nak bagi 10 juta, boleh tak? Wala ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah. Tak ada galang ganti.
Tengok hikmah. Kalau hari ini orang kaya, kalau denda 5,000, yang pendapatan, kalau engineer Petronas yang pergi di Sudan bekerja, apa kawan anak? Sebulan 100,000. Engineer Petronas pergi bekerja di Sudan, sebulan 100,000. Ini ada terbaru anak kawan pergi di Brunei, sebulan 75,000. Sebulan untuk nak berzina, nak bayar RM5,000. Apa dia? Nampak tak? Nampak tak hikmah hukum Allah Ta'ala? Tak ada galangan ni. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, sekiranya kamu beriman dengan Allah dan beriman hari akhir. Tak ada. Dan ayat ini juga Allah beritahu kepada kita, Allah guna az-zaniyatu, penzina perempuan dan penzina lelaki. Allah tak guna az-zani waz-zaniyatu. Ini kalau orang mengaji suara Arab, dia tahu. Sebab Allah susun letak penzina perempuan, penzina lelaki. Sebab nak cerita punca berlaku perzinaan adalah bermula pada orang perempuan. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihi min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah pada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan anak perempuan orang Islam dan seluruhnya orang perempuan Islam, yudnina 'alaihim min jalabibihin, hendaklah mereka itu melabuhkan pakaian mereka. Masuk melabuhkan pakaian ini, jangan pakai ketat-ketat. Tak pakai ketat-ketat tu lah. Buat-buat ni balik berfikir double size dan sebagainya. Jadi pakai longgar, dia pun tak. Kita tak ada. Tak ada karat. Aku ada main wire, nanti main wire. Main karat. Tapi sebab tu tengok. Sebab tu ayat Quran dah sebutkan begitu. Punca perzinaan adalah perempuan. Nak elak berzina ni, jaga perempuan. Jaga. Sebab nak jaga anak perempuan cukup susah. Tapi berbeza dengan ayat curi pula. Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahum. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, buat merompok, buat nak rogol orang ni, buat nak ragu ni, orang lelaki. Orang lelaki. Al-Quran tersebut. Jadi buat penjenayah yang besar dalam kita kata pencuri. Cuba bayangkan hari ini lah, kerajaan terpaksa tanggung. Kalau kes data hari ini 49,000 penagih data. Ini undang-undang ni penagih data 49,000 hari ini. Kerajaan terpaksa tanggung, buat penjara. Bukan dibuat lagi-lagi. Besi nak kenal betul-betul ini. Tidak lengkap pula habis. Batu ni bukan batu biasa. Kalau tumbuk sekali tak boleh. Lanjut. Batu yang kedua, kita kata nak kena ada polis, nak kena pakaian khas, nak kena ada doktor, nak kena beri makan. Bahkan hari ini seorang bantuan kerajaan kena tanggung RM8.50. Hebat dia kita bagi makan. Makan tu kat jadi jahat. Makan percuma. Bilik pun hebat. Bukan boleh menyelesaikan masalah, bahkan menambahkan masalah. Ini dia rumah. Allah kata tak tangan. Tak kira lelaki tak dapat. Dia kata jazaan bima kasaba nakala min Allah, sebagai pembalasan siksaan daripada Allah. Kita hanya nak sana, tapi ada arahan Allah. Tak tangan kanan dulu di sini. Sampai curi lah. Tapi nak kena tengok tadi kita tengok. Ada yang curi tak kena kat tangan. Ada yang curi tak kena kat tangan. Ini kita ilmu. Ni kadang-kadang orang kata curi kena tangan. Berzina. Ada berzina yang tak kena hukum. Dia panggil
syubhah, tersalah pilih duduk kita kata benar dalam ramai tersalah. Betul kan? Ada yang kita kata dia tak boleh hukum. Ini kita sebab tu hari ni kadang-kadang di orang kata curi nak tengok macam mana. Macam isu kita kata di Pulau Pinang 2004, seorang bapa yang berhenti kerja kilat, anak kecil dah balik rumah kerja tak ada, minta kerja sana kerja tak dapat. Anak tu teriak rumah tak tahu mati akal. Memang mak ayah ni, kalau anak ni, sebab tu mak ayah kita ni dalam menjaga kita ni dulu, Nakelah ni pun, dia kalau tahu kita sakit tidur tak enak, biar kita kenyang dulu baru dia bawa kenyang. Ni sifat seorang ibu dan seorang bapa. Di isunya dia pergi curi Bagut santai. Orang tanya lepas tu apa? Di gaji sedikit rupanya dia tanya ke bapa, sebab nak jual rantai tu nak beli susu untuk anak. Kalau isu jadi kena kat tangan, tak nak. Cuma dia kena hukumkan, hukum penjaga dan sebagainya. Tak nak. Sebab dia curi untuk nak bagi susu kepada anak. Sebab kena susah. Termasuk kata dia nak makan diri dia, nak makan pun tak ada. Balik tengok lagi Nas. Apa yang buat tu ya? Nas yang nyata dalam ilmu Allah yang difirmankan oleh Allah dan Rasul. Ini nas yang nyata. Tadi Al-Quran sebut, ayat Quran sebut, yang kita kata Nabi yang bersifat maksud, yang tidak ada kepentingan pribadi. Adapun yang lain dari nas yang nyata adalah keizinan dari Allah, ruang ijtihad di kalangan para ulama bagi melaksanakan syariat agama Allah dengan bijak dan alim. Asas yang pertama nas Al-Quran dan hadis. Kalau tak ada, itulah kepakaran ulama. Bukannya meninggalkan syariat Allah. Persoalannya hari ini kita meninggalkan syariat Allah. Undang-undang yang kita pakai di negara kita untuk orang Islam dan bukan Islam, ini bukan undang-undang kita, undang-undang penjajah. Sedangkan kita mengaku kita sebagai seorang Islam dan agama rasmi negara kita adalah agama Islam. Tiba-tiba kita ambil awal lain. Logik tak? Manis logik pun tak logik. Kita mengaku Islam, tapi kita ambil yang bukan Islam, yang kita kata terbukti hari ini tidak boleh menyelesaikan masalah. Kes anak luar nikah kita hari ini, dan hampir kita kata kalau anak yang tak sah Ahmad tak ada bil, 2 orang itu dia dapat pendaftaran negara. 200,000 anak Ahmad tak ada bil, Fatimah tak ada bil, anak tak sah tanah. Yang paling bimbang menakutkan kita pada hari ini, anak-anak remaja kita di pusat-pusat pengajian tinggi kebanyakan apabila mengandung balik rumah tak berani nak pergi mana. Kalau pergi di stadium ada satu pusat penuh, dekat stadium ada satu pusat penuh anak yang kita kata yang tak sah tanah. Ada satu pusat yang ambil turun pula sampai mana, lepas tu balik lagi. Anak tu akan diserahkan kepada wali. Hari ini kita jangan dengar sebab apa? Sebab hari ini satu tawaran istimewa yang diberi, bukan nak suruh dibuat. Iaitu gereja. Gereja hari ini menawarkan siapa anak-anak dapa Melayu ni yang mengandung, yang kita kata nak gugur dah tak boleh dah, pergi duduk di gereja, makan percuma, tempat duduk percuma, cuma kena sign satu agreement. Lepas tu anak ni kena serah kepada gereja untuk jadi anak angkat gereja. Lepas tu apa pilih mana pun. Ini sedang berlaku. Sebab tu kita jangan dengar hari ini anak buat nikah ini. Sebab kan ada satu pusat kita kata atas nama kebajikan
Gereja menawarkan hari ini. Cuba bayangkan 10 tahun, 20 tahun, kita kata satu perancangan untuk mengkristiankan Malaysia kemungkinan akan berjaya. Kalau kita masih belum tumbuh lagi. Sebab apa hari ini? Akan lahirlah anak-anak tadi ini, yang anak-anak angkat di gereja ini, Melayu macam kita. Dan hari ini pun dah banyak dah Melayu Kristian. Mungkin kamu tak pernah jumpa. Anak sini pernah jumpa. Anak jadi macam terduduk, seorang muda, perempuan 15 tahun. Saya Kristian Ustaz. Pakai tudung macam ni. Pakai tudung. Terduduk. Tapi Alhamdulillah lepas tu panggil ayah dia, bincang dengan ayah dia apa semua. Ayah dia berhentikan sekolah. Buat sementara. Lepas tu ambil pergi mengaji dekat rumah, pulang alik. Satu hari jumpa anak balik ke rumah atas, dia tegur anak, ni Ustaz Rodi ke? Anak tu nak dapat tu kita hidup dia pun pasal anak dia Ustaz Rodi ke? Jadi kita dapat Ustaz ingat tak saya? Dia cerita balik yang dah pakai salib dulu. Ustaz ingat tak saya? Tahu tak? Tahun 97, cerita 97. Ni 2005 kan? Yang kita kata menafikan memang betul-betul. Bahkan di Jabatan Pendidikan, anak maklum kan, dia orang pergi tengok sendiri di kulit. Dia kata Ustaz, tak boleh buat apa Ustaz. Pasal apa? Ni undang-undang tak ada. Jabatan Pendidikan Kedah pergi tengok di kulit, tak boleh buat apa. Anak-anak Melayu masuk gereja. Dan kajian yang Sri yang buat di Terengganu pergi jumpa ketua hakim. Dia kata apa Ustaz, kita pergi bagi berat, pergi bagi kemulakan untuk saudara baru. Mereka nak tarik masuk straight. Anak-anak muda ni bagi handphone. Lepas tu tempat nak isi tu, pergi gereja, duduk dengan kuliah ceramah macam ni sejak, balik lagi ke hadapan. Yang ketua kampung pula dia bagi motor. Yang ada pakat-pakat ni, yang kita boleh menarik tu, dia bagi motor pula. Kita nak pergi dekat dia bawa Ustaz. Ini gerakan dia. Dan pelajar anak di Sarawak sana, kebetulan bapak dia ikut bapak dia untuk kerja sana. Gerakan Kristian di sana dapat macam mana? Ustaz macam mana ni, orang yang ada latar belakang tentang pengajian Kristian, gaji sebulan 5,000. Gaji mula masuk kerja, kita keluar universiti pun tak boleh bayar 5,000. Bersyarah ni pun nak naik 5,000 tu tunggu 3-4 tahun. Ni mula kerja 5,000. Yang kedua, kalaulah mengkristiankan orang, elon tambahan. Dia tengok pula berapa kategori. Kalau Melayu berapa, kalau bangsa lain berapa. Itu dia. Kita fikir main baik ke mana ni? Inilah kalau kita dengar yayasan. Di sini anda tahu kan, hari ini kita kata kalau dulu lembaga hasil untuk pelepasan cukai, ada nama yayasan ini, jutawan dia boleh laporkan duit itu, dia tak kena bayar cukai, tak ada GST, tak kena cukai. Duit inilah orang kaya Kristian ini, dia laporkan atas nama yayasan. Anda dapat kajian, dapat tahu rupanya dia ada macam tadika. Buat tadika ni, siapa boleh bagi? Dia bagi duit itu dah disalurkan. Tak salah dari segi undang-undang. Inilah yang bahaya kita. Balik sini. Yang pertama nak sebut di sini tentang siasat syariah. Tak pernah dengar juga. Okey, siasat ni apa dia? Dari bahasa Arab bermaksud mentadbir. Wujud kita kata ni, siasat ni mentadbir.
mengurus dan memandu. Dia bukan buat budak. Kita pergi tangkap jumpa, kita pergi ada orang aman tengok dina pakai balon. Tak boleh. Ada yang mengurus, ada yang mentangkap. Atau pemimpin disebut begini dengan perkataan bahasa kita, siasat syariah ini adalah kuasa ataupun politik, maknanya kerajaan. Kuasa kerajaan. Seperti mana yang hari ini yang kita isu Malaysia ini kerajaan lantak. Dia bukan seorang yang nak bawa usul ke parlimen yang kita kata nak minta izin daripada kerajaan Malaysia supaya menambah baik hukum hari ini. Mahkamah Syariah ada dah ini, cuma nak tambah bagi betul-betul ikut syariah untuk dilaksanakan di Kelantan, khususnya kepada orang Islam, bukan kepada orang bukan Islam. Memerlukan kuasa. Itulah kuasa politik yang dah diluluskan di segi undang-undang, dah lulus untuk Kelantan. Cuma nak tunggu kita kata jadi peringkat pusat. Ahli panel dia bukan pensyarah polis komuniti lah. Yang buat rangka itu adalah Tun Saleh Abbas, bekas ketua hakim negara, dan Dr. ingat doktor yang pengasas UAA itu, yang asal daripada Singapura, doktor tak ingat. Itu salah seorang rektor pertama UAA, yang salah seorang yang kita hak Kelantan nak bawa ni, termasuk seorang lagi pensyarah kanan daripada Universiti daripada Brunei sana, dan Mufti Kelantan, yang kita 4 orang 5 orang ni itu peringkat awal. Lepas itu dibawa kepada universiti-universiti pakar-pakar syariah untuk buat tengok balik orang tentang mana. Itu tahun 1993. Cuma baru-baru ni disemak balik oleh pensyarah tarikh, tengok pada 10 utama rokat yang perlu diperbaiki. Itulah yang akan dibawa di sana. Balik di sini lagi. Yang kita kata hudud ini, yang kita akan terlibat hanya 5 tadi. 5 bahagian. Yang pertama, hudud ini untuk apa? Untuk jaga agama. Yang kedua, untuk jaga nyawa. Yang ketiga, untuk jaga akal. Yang keempat, untuk jaga keturunan. Dan yang kelima, untuk jaga harta. Agama ni isu kimutan tadi. Bab hukum-hukum kita kata tadi. Bab nyawa. Hukum kisos. Nyawa. Kita kata dia tengok gambar lain tu, hutang nyawa dibayar nyawa. Hutang nyawa dibayar nyawa. Tapi nyawa yang macam mana? Kalau kita kata, kalau bapa bunuh anak hari ni, undang-undang ini kena bunuh. Tapi Islam tak. Ini kita kata nyawa. Termasuk akal. Jaga akal pada ni. Minum Allah. Sebab tu minum Allah dia kena sebab 80. Sebab nak jaga akal. Hari ni kita tengok penagih darah. Sebab akal tak terjaga, dia merompok, mencuri, buat macam-macam. Dan termasuk kita kata keturunan. Hak kata tadi, anak yang tak sah taraf tu, macam mana nak hidup dalam masyarakat? Pokok yang kita hari ni, orang perempuan ni jumpa seorang nama Ahmad. Ahmad tak ada bil, nak jadi suami kita. Macam mana tak tahu? Agak diri kita Ahmad tak ada bil. Ataupun kita kata yang lelaki ni, tengok nama elok dah Fatimah. Fatimah tak ada bil. Kalau kamu nak ambil buat isteri macam mana agak-agak? Ambil tak? Ha? Agak-agak apa ambil tak? Ini persoalan. Ambil tak? Persoalannya lagi, hukumnya kita kata dalam masalah maqasid syariah, hukum hudud yang ada dalam Rasulullah, kita
Tapi zaman Khalifah Umar, zaman Sayyidina Umar, satu masa pencuri dia tangkap bawa mai dia, tak potong tangan pada. Adakah Sayyidina Umar tinggal hudud? Tak. Sebab apa? Satu ketika zaman Sayyidina Umar, kemarau yang begitu kuat. Kemarau yang begitu kuat menyebabkan kita kata hasil pertanian kurang. Jadi income kepada negara tak cukup. Jadi ada di kalangan orang terpaksa curi untuk nak makan diri dia, terpaksa curi untuk nak bagi makan kepada ahli keluarganya. Jadi ketika itu Sayyidina Umar tidak melaksanakan hukum, tak melaksanakan hukum hudud, tapi dia kena hukum takzir. Tak terlepas juga, hudud tak kena, tapi takzir, denda kena. Sebab kalau hukum asal curi kena kat tangan. Tetapi sebab dengan kemarau, dengan tidak ada duit dan sebagainya, dia lepas tu lah mana kita kena takzir. Sebab jalan keluar banyak. Jalan keluar banyak. Di antara dalam Islam, dalam nak menyelesaikan masalah ni, kita kata dia kena minta kepada orang-orang kaya untuk beri sumbangan kepada orang-orang miskin. Cuma apabila sebut tentang GST pada hari ini, dia sebab melibatkan Islam. Melibatkan di Islam ni, GST ni hukum Islam macam mana? Setuju tak setuju? Mungkin kita kata hari ini ada pendapat yang mengatakan harus, ada menyatakan haram. Tak boleh. Hak kata harus, hujah dia tak kuat. Hak kata haram, hujah tu kuat. Haram apa? Dia kata haram. Sebab haramnya, hari ini ramai lagi orang kaya kita. Kita kena ambil orang kaya dulu, barulah kita dah ambil. Contohnya macam tuan-tuan kerja pegawai kerajaan. Kerajaan tak ada duit nak bayar gaji dah. Tak cukup nak bayar gaji. Lepas tu baru ambil duit orang kaya tadi, ambil. Dah ambil duit orang kaya pun kita kata yang sepatutnya dari segi zakat dia, dari segi kita kata zakat dia, cukai-cukai dia tak cukup juga. Barulah ambil orang miskin. Itu Islam. Islam suruh macam tu. Hak kaya dulu. Tapi hari ini yang kena bayar orang miskin, orang kaya lepas. Itu kita kata, yang kata hujah yang tak kuat. Boleh? Boleh, tapi dengan syarat tadi. Ini kita kata hudud dari ni. Hudud ni adalah untuk menjaga ketenteraman, untuk membela. Anak tak mau sebutlah seorang nama dia, Timbalan Menteri. Baru-baru ni bawa orang pergi Australia 40 orang. Dia penaja. Terbaru lagi bawa orang pergi ke Korea 40 orang. Dan akan bawa lagi ni 40 orang ke Turki pula. Duit siapa kata? Kalau kita lah, duit kita boleh dia nak bagi. Mampu kita nak bagi. Tapi ini yang betul. Tak boleh sebut nama siapa. Duit siapa? Duit kita. Kita yang lain. Jadi dalam keadaan hari ini kita dibebankan begitu, mereka pergi sana sini. Adil lah. Itulah kita kata hudud inilah yang akan kita kata yang akan ambil kira benar-benar. Balik lagi. Kita tengok juga tentang hudud ditolak. Ditolak bukan bermakna itu saja. Nak balik tadi. Tengok lagi, nak sebut lagi tentang masalah kita kata pengambilan tanah. Hudud tengok tentang pengambilan tanah dalam mendirikan hospital, dalam buat jalan dan sebagainya. Kerajaan boleh ambil tak? Boleh ambil tak? Nak buat hospital, nak buat jalan, boleh ambil tak tanah rakyat? Boleh. Tapi dengan syarat. Dengan syarat ikut harga semasa. Dia bagi pilihan kepada rakyat, sama ada ambil duit ataupun ganti tempat lain.
Ada kata kerajaan buat kita menjadi hari ini? Soalan. Hukum Allah Ta'ala, kerajaan boleh ambil tanah kita untuk buat hospital, buat jalan, tetapi kerajaan yang kena bagi dua pilihan, tak boleh bagi satu. Hari ini kerajaan hanya bagi duit. Dua pilihan, sama ada dibayar dengan duit ataupun diganti dengan tanah yang sama nilai dengan duit. Itu dihudud. Nampak adil di situ. Ada keadilan. Ada orang yang nak duit, ada orang yang nak takut anak. Itu Islam sebenarnya. Tapi benda itu tak berlaku pada hari ini. Dan kita berbalik kepada apa syarat yang tidak ada bagi hukum hudud dan qisas, maka adalah ditulis dua takzir yang luas. Balik lagi kita kata dalam maslahah dalam Islam, dalam kita kata dalam hukum jenayah Islam ini, yang kita kata lebih kepada memelihara agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam kita tengok dalam hari ini, Allah sebut dalam Quran surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ayat yang ke-44. Lepas Allah susun lagi ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, ayat 45, surah yang sama. Dan Allah sebut lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, ayat yang ke-47, surah yang sama. Apa maksud ayat ini? Yang pertama, Allah kata barang siapa yang tidak menghukumkan apa yang dihukumkan oleh Allah, jadi datang kepada Allah hukum Al-Quran, Allah kata mereka itu kafir. Macam mana jadi kafir? Kalau dia kata macam ni, undang-undang hari ini lebih baik pada Al-Quran, kafir. Hak undang-undang Allah ni nak berjalan ni, kita kata apa kalau dapat hudud ni, hak Allah elok dah. Orang kata macam tu kafir. Yang kedua, Allah kata barang siapa tidak menghukumkan apa yang dihukumkan Allah, dia akan, dia kata qaulaika humuz zalimun, dia tu orang zalim. Zalim macam mana? Seorang hakim, dia tahu ini hukum Al-Quran, ini hukum yang manusia buat, undang-undang manusia buat, lalu dia pilih undang-undang manusia buat, hakim itu hakim yang zalim. Nampak? Al-Quran ada, ada undang-undang manusia, lalu dia menghukumkan undang-undang manusia, itu hakim yang zalim. Dan Allah sebut lagi, barang siapa tidak menghukumkan apa yang didatangkan Allah, dia adalah orang fasik. Fasik ni macam mana? Seorang hakim, dia tahu ni hukum Allah, ni hukum dunia, dia buat tu, dia ikut kepala dia saja. Orang tak apa, ada style dah. Ikut hari ni pun nak hukum Quran, esok pun ikut undang manusia, ikut kepala dia. Ini orang fasik, orang fasik. Dan sebab tu Allah sebut sana walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum zamanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Nak tengok orang fasik macam mana Allah kata. Orang-orang yang menuduh orang perempuan yang suci, yang baik melakukan zina, Islam ada. Ini ada tuduh dia boleh bela? Tak ada. Undang-undang kita tak tuduh orang, tak tengok. Orang yang menuduh orang perempuan yang muhsanah, yang kita kata yang mungkin dah berkahwin, yang tak berkahwin lagi, tapi tak ada bukti. Apa pun fajriduhum sama ni kata. Orang yang tuduh orang perempuan berzina tapi tak datang ke bukti, kena sempat 80 kali. Bukan sahaja wala taqbalu lahum syahadatan abada. Tak boleh jadi saksi dah. Tak boleh jadi saksi. Dan Allah kata wa ulaika humul fasiqun. Itulah orang yang fasik, tuduh orang buat jahat tapi tak ada bukti. Dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, Allah kata faman taba ba'da bihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alaihi inna Allah ghafurur rahim. Berbalik kepada hukum, kita kata orang yang kita yang berzina tadi, setelah kita kata yang tak kahwin lagi, dia sebab satu perbuatan. Yang dah kahwin dia dah kejam sampai mati.
kejam sampai mati. Tapi kita nak tengok kejam tak kejam hukum Allah Ta'ala berlaku. Satu bani setengah menyatakan bani Juhainah, bani Juhainah, seorang perempuan yang telah berzina lalu dengan seorang pemuda yang akhirnya dia mengandung. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, jalan kalau hukum Allah terhadap diri saya. Dia pun setuju, bawa pergi kepada Rasulullah dalam keadaan mengandung. Rasulullah kata balik dulu anak dulu. Lepas tu main pula, ya Rasulullah, saya dah anak Rasulullah. Rasulullah kata balik susu dulu. Dan sampai kita kata dah anak tu dah susu, main jumpa Rasulullah lagi. Dia kata, ya Rasulullah, anak saya dah susu. Rasulullah tanya lagi, ada siapa yang jaga anak kamu? Maksudnya apa bang? Kalau tak ada orang jaga anak dia, Rasulullah takkan jalan hukum pada dia. Adakah ada orang nak jaga anak kamu ni? Tu kata, jaga nyawa tadi ni. Kamu jaga nyawa. Dia kata, tak ada. Mana apa? Anak kan. Ketika itu Rasulullah pesan kepada sahabat. Dia kata, suruh dia pakai dan balut badan dia supaya tidak terdedah orang. Malaikat ni 23 di kalangan kita semua ni buat dosa. Pasal apa? Allah duk biar kita lagi. Kita buat dosa banyak tapi Allah tidak duk biar. Kita derhaka pada Allah, Allah duk biar kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa kita. Lalu rintihan malaikat ni Allah cabar mereka balik. Dia kata, kalau begitu kau pilihlah di kalangan hamba ni malaikat yang hebat-hebat untuk aku nak jadikan mereka ni manusia sementara waktu. Lalu pilihlah itu Harun dan Marut, dua malaikat ni didatangkan oleh Allah ke muka bumi di dunia ni untuk jadi manusia yang Allah berikan nafsu pada dia. Macam kita, rupa macam kita dan nafsu pada. Kebetulan masa itu yang kita kata di dunia ni masalah dengan ilmu sihir. Ilmu sihir dikatakan ilmu yang bersahabat dengan jin, ramai orang yang murtad, yang kita tinggal agama Islam, agama Nabi kita itu ikut kepada ilmu sihir ini. Jadi Allah bekalkan Harun Marun ini ilmu ruqyah Islam. Macam tu Datuk Haruddin ajak tu, Datuk Ismail kamu ada ayat-ayat kita kata jampi yang dibaca dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dulu ni adalah jampi yang dibaca yang Allah ajak pada Harun Marun ini lawan kepada ilmu syaitan ini. Akhirnya dia pun berjaya kita kata mengalahkan ilmu syaitan ini. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Ini cepat berkuat zaman Nabi Sulaiman. Akhirnya apabila mereka nak jadi tok bomo terkenal, orang ramai lah peminat. Orang akan cenderung pada dia. Sebab tu nak jadi kaya hari muda. Biar ayat tapi akhirnya ada seorang perempuan yang kasih lagi yang beramal dengan ilmu sihir yang ada kehebatan pada diri dia. Dia duk lawan dengan Harun Marut. Dan Harun Marut dakwah dia supaya tinggal ilmu sihir. Dia kata boleh saya tinggal ilmu sihir dengan syarat. Dengan syarat apa berzima dengan aku. Aku boleh nak tinggal ilmu sihir, dia nak ikut dengan agama kamu bawah, dia nak belajar dan jadi anak orang hukum, tapi apa zina dengan aku dulu. Baik. Malaikat kata tak boleh. Lepas tu dia tak apa, tawaran tu yang pertama apa tak mau, dia main seorang budak. Dia kata apa bunuh budak ni. Malaikat kata tak boleh. Nak bunuh budak, menjaga dengan ilmu dia pun. Yang terakhirnya dibawa dengan minuman. Itulah Allah. Apabila minum dan kunang habis, mabuk, nafsu ada, malaikat dan nafsu akhirnya berzina dengan tukang sihir perempuan tadi. Sedang kita dah berzina, kita malaikat telah melakukan dosa dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kabur, takut benda itu terpocong, perempuan itu dibunuh. Akhirnya bunuh budak yang kita tengok sebagai saksi,
Dan saat-saat itulah Allah panggil mereka naik ke langit. Apabila naik ke langit Allah SWT, Allah kata, Harun, tolong bagi laporan apa yang kamu buat di dunia. Minta Allah lah kebaikan yang buat, sama kita tolong sampai menyelamatkan orang ramai itu banyak, sampai satu tahap dia masyhur dan pula nak naik takabur. Dan akhirnya tadi kemuncak tadi, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan telah berzina, dalam keadaan telah membunuh, dalam keadaan minum arak, bunuh dua. Dan ketika itu Allah bagi tawaran kepada mereka. Ini contoh ini dalam kitab Tabiul Wafilin ada. Allah bagi tawaran kepada mereka, wahai malaikat, tengoklah apa yang telah berlaku kepada dua kawan kamu yang terbaik, yang sebelum ini kamu duk kondem, kata manusia ni buat dosa tapi tak dikenakan hukum oleh Allah Ta'ala. Allah tangguhkan hukum. Hari ini malaikat semua tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah, bukan mudah rupanya. Nak jadi manusia kita ni satu ketika iman kita ni dia ada iman Nabi-Nabi dia merojak saja naik ke atas. Iman para malaikat mendatang. Iman kita manusia ni dia ada naik sampai jadi iman Nabi. Dan satu lagi iman yang terakhir syaitan. Syaitan ni setiap hari turun bawah. Jadi Nabi-Nabi dia akan naik setiap hari. Ada pun malaikat mendatang. Manusia ni naik turun. Syaitan turun ke bawah saja. Jadi kita Allah tawar kepada malaikat ni, dia kata, pilihlah kamu apakah yang aku nak hukum kepada kamu. Malaikat pun kata, ya Allah, hukumlah kepada kami. Minta tawaran. Allah kata, kamu nak hukum di akhirat kan nak hukum di dunia? Nak hukum di akhirat kan hukum di dunia? Maka malaikat pilih Harun pilih hukum di dunia. Apa dihukum oleh Allah Ta'ala pada hari ini? Daripada dulu sampai sekarang, mereka ni digantung kepala ke bawah, kaki naik atas. Sebab apa? Sebab apa dia pilih hukum di dunia? Sebab dia tahu hukum azab di akhirat lebih berat. Ini hudud tadi ni kita tahu. Hudud, hukum hudud apabila dikenakan tadi perempuan yang berzina tadi, apabila dia rejam sampai mati, Rasulullah sembahyangkan dia. Nak tahu Rasulullah dah habis. Termasuk Harun tadi, malaikat tadi dia buat salah, dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah jalankan hukum saya, hukum telah saya di dunia. Apabila hukum Allah dilaksanakan di dunia, maka hukum di akhirat sudah tidak ada. Itu persoalannya. Sebab azab di akhirat sangat pedih, sangat menakutkan. Ini persoalannya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat. Persoalannya hukum hidup kita nak tanya, hukum hak siapa? Untuk kita nak mempersoalkan, nak mempersedarkan, nak bermain, kadang-kadang ada orang kita tahu kalau potong tangan pagi maka akan sut tangan apa ya? Ada pula dia kata apa pada kelak tangan bagi dia potong saja. Boleh logik akan pencuri kita tangkap. Lepas tu bagi dia buat kerja. Boleh dia kata tu? Boleh. Dia pencuri, tangkap dia, lepas tu suruh dia buat kerja. Boleh tak? Ada dan dilingkup lah. Tak sangkat tangan kita bagi dia buat kerja. Dia tidak ada satu kebenaran. Tidak ada satu akibat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebahagian yang juga kita boleh sebutkan tentang masalah hudud. Kalau di sana mungkin ada sedikit perbincangan atau persoalan yang boleh dikemukakan, dipersilakan supaya isu ini lebih jelas sejelasnya. Tak mau kita kata balik berfikir bertiga kali. Wallahu a'lam. Ada apa-apa persoalan? Tanya apa? Kita tak mau lagi kadang-kadang takut lagi kita kadang-kadang kita hina hudud kita boleh keluar pada Islam. Hukum tadi kita tak buat itu dengan contoh, tapi kalau kita hina, kita mempermainkan macam Aisyah tu yang masuk dalam TV itu, yang buat YouTube tu,
Kalau cuma dia nanya berdua balik, kalau dia sebab isunya tutup aurat, dia kata pergi Kelantan dan tutup aurat. Tutup aurat ni di mana pun Islam wajib. Kalau dia mempermainkan sebab tutup aurat itu mempermainkan, dia keluar dari Islam, mempersedarkan hukum Allah Ta'ala. Okey, ada nanti apa? Azam, ada nak tanya? Yang memerlukan penjelasan ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ada satu soalan ya. Tentang betul kan? Maksudnya, adakah yang tetap pada umat Islam hidup ni? Ataupun yang sebenarnya termasuk orang Islam? Sebab setahu ni saya pada zaman Rasulullah dilibatkan orang Islam kan? Tapi betul kata yang saya salah. Ya, terima kasih. Persoalannya hukum hudud ini adakah dikenakan kepada orang Islam sahaja ataupun kepada seluruh orang? Di sana dia hukum hudud ni asalnya adalah untuk orang Islam. Adapun orang bukan Islam diberi pilihan. Mana bukan tak terlepas, dia tak terlepas juga. Dia pilihan, maknanya undang-undang agama dia. Kalau kita kata hari ini Kristian, dia mesti agama dia kena ada undang-undang dia. Kalau kita orang kata Hindu, Buddha hari ini, dia mesti ada agama undang-undang dia. Sebab hukum kita kata hukum berzina contohnya, dia mesti ada. Kalau agama mesti ada. Kalau tak ada, dia bukan agama. Jadi persoalan, kalau Islam memang tidak ada pilihan. Kalau yang bukan Islam, dua pilihan. Sama ada dia nak ikut Islam ataupun ikut agama dia yang ada hukum undang. Kalau tak ada, wajib ikut Islam. Betul. Dia tidak ada pilihan. Sebab kita tengok Kristian sebenarnya dia ada hukum, cuma mereka tak buat. Termasuk Yahudi sebenarnya ada hukum, sebab hukum yang sama. Sebab tu kita tengok macam kes menyunat. Kes menyunat lelaki perempuan ni, kalau pergi Mesir, bukan nak pergi Mesir, orang Kristian sana semua menyunat. Baik lelaki baik perempuan, hukum kita sama. Quran maknanya hukum Allah Ta'ala, syariat yang sama. Termasuk kita kata Afrika, orang Kristian buat Afrika. Sebab anak jiran anak Kristian, kau dah tahu. Cuma banyak fakta diselewengkan. Termasuk Yahudi. Yahudi tak makan babi, haram makan babi. Termasuk Kristian haram makan babi. Sebenarnya hukum tapi diselewengkan. Jadi di sini mereka awal kita Islam. Yang bukan Islam dua pilihan. Hari ini kita kata kalau peringkat negara kita Malaysia, kalau takdir kita kata parlimen lulus hudud yang bakal yang dibawa oleh kerajaan Kelantan. Untuk orang yang bukan Islam dua pilihan. Sama ada ikut hukum ataupun ikut undang-undang pada hari ini. Undang-undang pada hari ini, kalau benda itu tak ada, dia tidak ada pilihan, masih ikut. Wallahualam. Kalau saya nak tanya soalan kan, yang mungkin dapat rezeki kewenangan itu mungkin dari segi hukum, betul tak? Kalau kita tengok sekarang ni, ini kata insyaAllah mungkin akan datangkan dulu di Kelantan kan. Dia bagaimana dengan Salam tu, dia katakanlah dia orang sedap semuanya orang Penang, tapi buat setelah di Kelantan, dia lari di Penang. Adakah dia takluk pada undang hudud yang ada sekarang? Terima kasih wallahualam. Isu ni kita kata persoalan yang timbul, dan mudah-mudahan kita mendoakan mudah-mudahan kerajaan akan lulus untuk dilaksanakan di Kelantan. Dilaksanakan di Kelantan. Cuma jahatnya berlaku di Kelantan, lepas tu dia nak lari balik sini. Ada hukum tu kita kata terbebas. Setakat ni wallahualam hukumnya. Tapi yang pastinya kita kata hukum tu dia akan kena hukum. Isunya dia akan kena hukum. Anda dah tak nampak macam tu je tu. Anda dah nampak
orang kedua akan pilih kelakar. Dulu jalankan hukum Allah pada diri saya. Sebab saya dah terima isu ni. Orang yang berzina main jumpa saya, Ustaz, saya nak buat macam mana? Saya tahu kalau saya pergi di jabatan agama, dosa saya tak ampun. Nak buat macam mana? Orang macam ni dia akan pergi sana. Saya dah, dia mengaku salah. Saya bagi tunjuk jalan, dia kata tunjuk macam ni lah. Kalau pergi jabatan agama pun, hukum dia takkan terhapus. Cuma Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semua dia bertaubat dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Jawapan pada tadi ni, mudah-mudahan kita akan semua berkati Tuhan. Yang pentingnya kita cuma lulus dulu sebagai contoh kepada negeri lain. Alhamdulillah, kesan daripada buku ni kita tengok negeri Terengganu dan buat satu akta naik motor yang bukan mahram tak boleh, dah masuk di Johor, dah cuba. Jadi sebenarnya hukum ni kita nak mengemas kinikan syariah itu. Bukan hak Kelantan sebenarnya, bukan hak Kelantan. Hak kita kata adalah hak umat Islam semua. Cuma kita nak kemas kinikan untuk kita kata nak jaga agama pada hari ini. Sebab pada hari ini kita tengok dia bukan kita kata yang bukan boleh menyelesaikan masalah, akan menambahkan masalah. Jadi terima kasih kepada cikgu tadi yang kita kata tanya. Mudah-mudahan Allah memakbulkan. Ada apa lagi? Ya. Berkenaan dengan hukum kisah takdir dan sebagainya yang dapat dalam kisah sendiri. Boleh tak kita jelaskan secara ringkas lah macam hukum sudut melibatkan kesalahan apa? Itu takdir, kesalahan apa dan kisah untuk kesalahan apa yang termasuk dalam. Ya. Terima kasih. Kita kata macam kita kata hudud ni, ia adalah kita kata sebahagian daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hudud ini kita kata macam tadi lah, masalah agama. Agama orang yang murtad hukumnya bunuh. Setelah mana dia konsing dulu lah. Setelah dipimpin ke semua, dia agamanya kita kata bunuh. Di segi nyawa pula, walakum fil qisas hayatun ya ulil albab, Allah kata di sana. Nyawa, kalau hukum bunuh nyawa, dibunuh balik. Bunuh balik dengan ada syarat-syarat yang tertentu. Bukan perang. Ataupun kita kata tak sengaja macam kita duduk cuci senapan, orang tu pergi depan, bang, tengok tak kena. Ataupun orang penyambut pergi rumah kita bunuh, tak kena. Dia bunuh, kita kata kita yang bunuh penyambut tu tak kena, tapi penyambut bunuh kita dia kena. Dia ada beza apa? Ini hukum. Itu di segi kata di sudut nyawa, memelihara nyawa. Termasuk kita kata macam naik motor lerah, patut dia antara fatwa Saudi, naik motor lerah yang mat apa ada naik ni, hukumnya mati kata. Sebab apa? Dia kata bunuh diri. Nyawa juga termasuk kita kata dalam nyawa ni, kita kata wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Jadi hukum Islam tak boleh bunuh diri. Itu di sini kita kata di sini hudud Allah Ta'ala. Termasuk makan, hilang makan, minum arak. Jadi orang yang hilang makan ini buat macam macam malaikat tu habis kan? Apa dia? Harun makan malaikat tu terbaik. Tapi manusia ni apabila makan dia hilang, dia akan buat macam tu. Sebab tu diharapkan oleh Allah. Termasuk juga kita kata apa yang memabukkan. Kita hanya dua tutup kan? Kita mabuk yang menghilangkan makan. Di situlah maknanya dia akan tentukan. Okey, kita kata namanya apa, kita kata dadah atau apa-apa yang memabukkan, menghilangkan makan, maka di situ ada hukum di sana.
Sebab apa? Nak jaga tujuannya nak jaga manusia seluruhnya. Apa manusia ini akan dia akan buat macam-macam. Yang kedua keturunan. Tadilah buat zina. Buat berzina. Apabila berzina, maka di sana kita kata nak jaga keturunan. Kita kalau macam kata dapat anak yang tak rapi, susah. Cirinya tu, budak tu sendiri dia nak berhadapan dengan masyarakat. Orang tanya pok hang siapa, mok hang siapa, keturunan hang itu mana. Hai, kalau kita hari kita tengok ini, oh dia baca, orang nampak ni Wan, itu keturunan tu. Sebab apa dia kata bapa Wan dia jaga sebab dia jaga keturunan. Saya contohnya jaga keturunan, itu penting. Itu tiba-tiba anak tu tak ada. Itu agama nak jaga benda tu sebenarnya. Apabila benda tu jadi, kita kata akan jadi rahmat. Yang sebenarnya buat harta, curi. Nak jaga harta. Harta hukum Islam. Buat curi. Kawan yang punya kerja siang malam, dia main dalam 5 saat dia punya keropok bank dia curi emas tu berjuta-juta. Ataupun kita simpan duit dalam bank, dia potong gaji sebulan 500. Main dia pakai apa? Pandai komputer, curi dalam komputer. Itu dia hukum Islam di sana. Saya yang tadi pada Tuhan punya. Sebab hukum Allah Ta'ala ni untuk diri manusia, untuk kesejahteraan manusia, supaya tidak berlaku kezaliman sesama manusia. Itu sebab tu hukum Allah Ta'ala ni seadil-adil hukum dan memberi rahmat kepada Allah SWT. Okey, kita kata masalah isu kita hari ini bab harta juga. Kerajaan boleh hampas harta. Kerajaan boleh hampas harta. Mana orang yang kaya tak mau tolong orang miskin? Boleh. Sebab apa tak berjamaah orang kaya tolong orang miskin? Bila kata tadi, kerajaan boleh ambil secara paksa sampai orang kaya untuk nak bayar gaji program kerajaan tak ada duit. Ini hukum dah balik pada hukum Allah Ta'ala. Tapi hari ini tak ada. Cukai hanya kena kepada orang, kita kata orang kaya. Islam bagilah zakat, baitul mal. Tetapi hari ini kita tidak berfungsi. Cuba bayangkan, mungkin tuan-tuan tak pernah latih bagaimana anda berhadapan dengan seorang doktor pakar yang mu'allaf, pakar bius. Dia masuk Islam, dinafikan hak dia sebagai mu'allaf. Dia kata apa? Dia doktor pakar ni user. Dia kata doktor pakar ni apa perlu lagi daripada asnaf zakat? Apa perlu dia ambil duit zakat? Tengok bodohnya pemikiran orang kita. Allah dah sebut dah fuqara, miskin, zakat, itu hak Allah. Apabila anda sebut itu pada terlihat dalam satu penerbangan pada kata Allah kata mu'allafat qulubuhum. Allah sebut untuk apa? Untuk nak melembutkan hati, nak menjinakkan hati, nak beri rasa mereka ini dihargai oleh Islam itu sendiri. Memang dia kata dia terasa Ustaz. Dia berlaku seorang cikgu di Langkawi, masuk Islam, India Muslim. Dia pilih jabatan agama, pergi nak masuk Islam, Ustaz doli pun pergi nak dengar tunggu situ, pergi sana dengar, sobat tak tengok. Dah kali dia pergi tanya, cik nak masuk Islam macam mana? Pergi suka dulu, pergi kau ni. Dan kali saya nak masuk Islam, nak jumpa siapa? Mereka tak layan sebab dia pakai raga. Dia contoh dalam rumah bukan Islam, pakai skirt pun tak apa. Dia tak terfikir. Dia pergi nak masuk Islam, tiba-tiba orang tak layan dia. Tak layan dia. Lepas dia masuk Islam tu, pokok dah nak cadang, cik baca buku ni, panduan ni, ataupun nak ucap tahniah pun tak ada. Dan Islam ni, Nabi ajak kita apabila orang pulang masuk Islam, tindakan yang pertama, suruh dia mandi.
Yang kedua, bagi minum susu. Bagi minum susu. Itu ajaran Islam. Ataupun minta nak susu, bagi minum air yang kosong. Dan sepatutnya kita ucapkannya. Ada. Dia jadi isunya yang dia dah tahu. Bila dah tahu Islam, anak hadiah Quran pada dia. Anak bagi dia sejarah. Anak bagi dia telekuk. Dia meraung banyak. Dia kaya. Dia kata aku pergi di jabatan agama. Orang yang kita kata yang diberi mandat untuk ini. Tiba-tiba orang luar. Kita rasa kita tanggungjawab ni. Dia kaya terus. Kita pun jadi panik. Sebab apa? Dia rasa dia dihargai. Dia rasa kita bersama dengan dia. Termasuk Dr. Bakar ni, apabila ada sebabnya tu lintik yang mata. Apabila dinafikan hak, dia keluarga dan tak ada buang betul. Cuma dia sebab dia ada duit. Selepas tu maknanya dia guna pengalaman dia. Mana-mana orang-orang yang baru memeluk Islam, dia sendiri dia akan guna duit dia sendiri. Dia harap ini Islam menghargai kamu. Sedangkan Allah dah bagi dah asal belakang. Ini kita kata Islam yang sebenarnya. Sebab hari ini kita tak ambil Islam secara hidup. Itu masalahnya. Allah Allah. Pada sekali. Kenapa? Jadi cuma persoalan rujukan wujud itu kita semua nak kena faham. Sebab hari ini kita cerita tentang ulama. Ramai orang tak kenal siapa ulama. Ulama ni sebenarnya kita dengar ulama dunia, ulama akhirat. Tahu? Ini penjelasan yang tak jelas. Ulama ada 3 sebenarnya. Satu dinamakan ulama kutub Turas. Yang kedua dinamakan ulama mu'asir. Yang ketiga dinamakan ulama al-hukum. Ulama kutub Turas. Apa makna bahasa kita ni? Ulama kita kata intelektual. Mereka ni profesor. Senang-senang nak bagi contoh. Mereka ni balik Mesir 3 orang. Tiga-tiganya PhD Usuluddin. Ataupun PhD Syariah ada 3. Tiga PhD. Satu ni balik jadi pensyarah universiti. Dia pensyarah universiti. Apabila dikemukakan satu soalan, dia akan jawab. Dia kata, rujukan tafsir ini bukan soal ni. Habis begini-begini dia akan bagi jawapan berdasarkan soalan yang ditanya. Ini ulama juga. Satu lagi ulama al-mu'asir. Ulama ni dia balik, dia tak pakai dengan apa. Buat kerja sendiri, duduk tengah masyarakat. Dia dah kerja sendiri, dia bina sendiri, kerjaya dia sendiri. Mungkin dia ada ladang sawit dia sendiri, dia ternak ke, ataupun dia jadi usahawan lain. Dia ada ekonomi dia sendiri. Dia mengajarkan masyarakat, duduk masyarakat. Apabila ditanyakan satu persoalan, orang yang tanya kepada dia, dia akan jawab. Dia tengok orang tu boleh jumpa dia tu kan. Dan dia akan menyelesaikan masalah waktu berdasarkan ilmu dia. Satu lagi ulama, dia bagi ulama kerajaan. Dia kerja dengan kerajaan. Apabila ditanyakan satu persoalan, dia tengok soalan tu. Dia bukan tengok yang tanya tu. Apa itu kan? Dia tengok soalan, dia akan berdongak ke atas dulu. Tengok pos dia atas. Boleh dia ada jawab ni. Dia ada 2 ulama ni. Sama dia jawab lari tajuk atau tak jawab langsung. Sebab apa? Kalau benda tu yang tak selari dengan hak bos di atas, dia tak akan jawab. Sebab tu tuan-tuan, apabila tuan-tuan kenal 3 kategori ini, tuan akan dapat jawapan. Yang kita yang boleh menyelesaikan masalah tadi, ulama kerajaan tak boleh. Sebab apa? Masa dia bekerja dengan kerajaan, dia satu nada lain, lepas pencet ada tukang nada lain. Hak satu pensyarah universiti, dia ilmu punya banyak, faham dalam kuliah tak ada, tapi dalam masyarakat tak ada. Ustaz Tuan bagi dia pimpinan. Sepatutnya
doktor profesor yang kita kata jadi pembinaan Ustaz Don Malaysia kan, tapi bukan taraf PhD. Kita tengok di masjid surau, di masjid-masjid, adakah profesor yang duduk depan baca khutbah? Ada. Sedangkan mereka hebat, profesor penuh, pakar usuluddin, pakar syariah, tapi mereka tak boleh ada dalam masyarakat. Hanya pandai menulis buku saja. Boleh tak? Boleh cakap ilmu dalam buku, tapi nak jadi contoh, tak ada. Kok kita kata nak pergi semayang, lu kata soft depan masjid tu profesor semua, ada. Ada tak ada. Sedangkan ilmu agama penuh, ditahan sampai ke umur profesor, bukan profesor Madinah. Nak dapat profesor tu, berapa tesis kena buat, berapa kajian bilik kena buat. Tapi masyarakat tak boleh terima ilmu, Masya Allah, hanya sepada satu lagi kita kata lebih kepada tubuh pondok. Mari ngajak sendiri, buat kerja sendiri. Inilah kita boleh tumpah. Nak suruh baca tahlil ke, nak ngajak ke semua, ada boleh. Dia akan duduk di tengah masyarakat, akan duduk di depan masyarakat, dan dia akan menyelesaikan masalah lulusan yang sama. Itulah tak buat tentang ulama. Jadi tidak kadang-kadang kita kenal tengok kalau bercakap ni hebat, tapi di sini amalan ada kadang-kadang na'udzubillah, tapi orang cerdik dia jawab tak. Tidaklah kita tengok mufti, anak jadi takut. Takut biasa dapat redah, sana redah sini. Jadi kita tengok tu tahap mufti tinggi, yang paling tinggi. Ada kita kata, anak yang kita kata sebagai orang yang lulusan tinggi, tapi dia cerdik, dia jawab tadi, orang cerdik ni, kita kata cerdik tak? Lulusan, kita kata, apa boleh tanya dia, isu dia jawab dia kata Nabi Nuh buat Allah begitu dulu. Kan Nabi Nuh berdakwah sampai 10 tahun, anak isteri dia tak beriman. Aku dah setakat mufti, dia tak apa, anak politik pelakon. Itu kata orang cerdik. Tapi kita masyarakat tengok anak tu guru, Ustaz Ganda contohnya, jadi satu bencana pada masyarakat. Tapi tunggu dia jawab itu, dia jawab Nabi Ibrahim betul lagi dia tak. Dia tak beriman. Ni aku dah cakap tu guru, anak aku jadi jahat, tak apa. Ini kadang-kadang itulah manusia yang kita kata manusia untuk berlepas diri. Asalnya cukup betul. Mudah-mudahan kita kata dalam isu hudud adalah sebagai penyelesaian menurut hari ini adalah Allah hudud adalah hudud Allah anak kita. Jadi tuan-tuan boleh kita kata mengkaji hikmah ada kita kata kita boleh tengok balik, buat perbandingan di antara hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan program manusia pada hari ini. Kita dah merdeka lebih pada 50 tahun lebih dah. Kita tengok pada hari ini kes sebenarnya bukan lebih, bukan kita makin kurang, bahkan makin meningkat. Dia memerlukan satu kegagalan. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita ada sebenarnya Allah jadikan dia lahir bersama kita dengan hukumnya. Jadi kita kembali kepada hak Allah Ta'ala. Pastinya ada hikmah, pastinya ada rahmat di sana. Bukan hak saya, bukan hak Kelantan, bukan hak siapa, itu hak Allah. Cuma kita laksana. Akhirnya kita tengok di Saudi sendiri, dalam purata dunia pada hari ini, Saudi lah negara yang paling sedikit naik. Sebab apa? Sebab tadi dia berlaku di Madinah 1 tahun tu masa anak mengerjakan haji. Dia hukum bunuh, dia contoh hukum bunuh dan dibuat di persimpangan dekat dengan pertuburan pakaian. Dia letak sini daripada tekok ni di kanan, jatuh sini, dia letak sini, dia jatuh. Dia duduk macam duduk macam kita panggil hayat tu, duduk. Dia letak di sini, lepas ni sekali je doktor ada, bomba ada, polis semua ada. Kita kata ambulan ni bukan musuh, tu banyak musuh nak tengok.
Bakat pensan apa? Tengok macam nak takut pensan. Itu bila tengok Allah. Jadi wallahualam. Cuma satu lagi berlaku di Syria. Ini tak tahu lah yang hari ini di Syria, di Islam, yang Islam okey, tak tahu. Jadi IS aku dah tahu. Jadi kita ni di Islam sebenarnya. Di Syria ada dua berlaku macam yang kita kata yang mengaku. Dan kita ingat kalau kita baca dalam sejarah Islam dan Rasulullah, tak ada satu kes kalau kes berzina ni dihukum dengan sebab syarat-syarat dia. Semua yang berlaku Rasul semua mengaku berzina dan minta dijalankan hukum. Sebab kalau kita kalau nak tahu tentang hukum ni, tengok pada surah An-Nur. Sebab tu Rasulullah kata kepada mukminin, pada Sayyidina Aisyah, alimu nisa'akum bi surah An-Nur. Rasulullah kata bagi kita para mukmin Sayyidina Aisyah, dia kata ajarlah kepada perempuan-perempuan mukmin orang Islam ni dengan surah An-Nur. Jadi orang perempuan ni nak faham banyak tentang ni, kita baca surah An-Nur, baca terjemahan surah An-Nur. Di situlah baru kita tahu tentang peranan seorang ibu, peranan seorang isteri, peranan seorang muslimah. Adapun orang lelaki dia suruh baca surah Baqarah banyak. Baca surah Baqarah. Sebab itu dia banyak menunjuk kepada orang-orang lelaki. Wallahu a'lam, yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada anda sendiri. Man 'amila shalihan li nafsi wa man asaa 'alaiha wa ma rabbuka bil-dhallalim 'abid. Wa billahi taufiq. Assalamualaikum